Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Izwan selaku moderator, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 6 September 2024 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1446. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Kitab kita ni nama dia Rukun Iman. Sambungan kita pada kali ini di muka surat 25 yang berisi ni. 25 di bawah tajuk Kepentingan Tauhid. Kepentingan Tauhid. Kita sebagai seorang Islam, betapa pentingnya kedudukan kita sebagai orang yang mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla sebagai muwahhid. Muwahhid maknanya orang yang mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan, bagilah kekuatan, baginya lah segala sesuatu. Segala perkara-perkara milik Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, tajuk kita pada kali ini Ahammiyatut Tauhid. Kepentingan Tauhid. Jadi, kalau ada Tauhid, orang ni selamat insya-Allah. Tanpa Tauhid, maka orang itu duduk terjebak dengan perkara syirik. Tengok kitab. Kepentingan Tauhid diperjelaskan melalui perkara-perkara berikut. Beberapa perkara bagaimana kita nak merealisasikan Tauhid dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Macam mana cara? Yang pertama, Tauhid adalah merupakan asas utama agama ini. Maknanya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ingat dalam ayat lepas kita dah bincang kan, dalam ayat surah An-Nahli ayat 36. Ada ayat ni di muka surat 22, tuan-tuan boleh tengok di belakang sana. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami telah bangkit bagi setiap umat itu seorang rasul. Apa kerja rasul ni? Ani'budullah wajtanibut taghut. Itu dakwah dia. Ajak orang sembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Jadi, tak lengkap, tidak sempurna satu-satu amalan, satu dakwah, satu kerja tanpa ada dua perkara ini. Kalau setakat kita tauhid saja, tapi taghut pun terima juga, kita kata itu kepincangan besar. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, tauhid dan jauhkan diri dari taghut. Itu besar. Maka tauhid adalah merupakan asas utama agama ini. Matlamaknya Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Jadi yang zahirnya, yang batinnya, yang penyudahnya, yang awalnya, semuanya duduk di mana? Duduk paksi kita kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Ia merupakan seruan dakwah para rasul ke atas mereka semua kesejahteraan. Makna alaihimussalatu wassalam. Mana itu dakwah para rasul, ajak orang kepada tauhid. Jadi kalau orang kata tak penting tauhid, dakwah kita ni perlu kepada, kita kata itu kepincangan dalam gerak kerja Islam. Yang kedua, kepentingan tauhid yang kedua apa dia? Kerana tauhid ini Allah menciptakan makhluk, mengutuskan rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab, serta kerananya berselisih pendapat di kalangan makhluk,
dan berpecah kepada golongan mukmin dan kafir, dan golongan bertuah dan celaka, golongan orang yang mukhlis dengan munafik. Mari daripada mana? Mari daripada tauhid. Mana dalil? Tuan-tuan tanda lah. Dalil yang bagi isu yang kedua ni duduk di mana? Duduk di surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, itu dalil. Jadi senang kita. Kita belajar tauhid, ada Quran, ada hadis, orang panggil mudah. Kan? Mudah faham, mudah nak tahu. Jadi tak usah nak cari payah-payah. Kenapa kita nak tauhid Allah Ta'ala dengan ilmu yang susah-susah? Sampai mereka pergi belajar falsafah sana sini yang akhirnya kita pun tak jumpa cari Tuhan, rugi masa, orang panggil menghabiskan perjalanan. Perlu tak perlu ilmu? Naam, perlu. Semua ilmu diperlukan. Lebih-lebih lagi ketika kita berdepan dengan golongan mulhidun, golongan yang ilhad, golongan yang anti kepada Islam dan sebagainya, kita perlu. Cuma dalam kita orang Islam ni, nak tahu agama tidak perlu kepada yang lebih-lebih. Yang ketiga, tauhid ialah perkara pertama yang wajib ke atas setiap mukallaf, akil balik. Mana setiap kita yang akil yang balik, wajib tahu apa dia? Tahu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu. Dia kena mengucap dua kelima syahadah. Dia kena siapa itu Allah. Dia tahu rukun iman, dia tahu rukun Islam. Itu dia panggil ilmu fardu ain. Yang pertama membawa seorang hamba memasuki pintu Islam tadi, iaitulah tauhid asy-syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia panggil pintu pertama masuk. Dan yang terakhir bersamanya ketika keluar daripada kehidupan dunia, yang melayak dia ke syurga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan dia daripada dunia ini la ilaha illallah, maka orang itu layak ke syurga. Allahu akbar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Jadikanlah akhir kalimah yang kami ucap di akhir hayat kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita bimbang hari ini. Apabila kita tidak realisasikan dalam hidup kita tauhid kepada Allah, kalimatut tauhid, atau disebut dengan nama kalimatan tayyibatan, adakah kita jamin bila kita nak mati esok kita dapat menyebut nama Allah dengan sempurna? Ataupun tidak, kita kata belum ada jaminan, belum ada lah orang panggil orang panggil kata putus selain daripada kita mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang dipanggil tiga kepentingan tauhid. Makna matlamat utama Allah Ta'ala, maknanya ajaran yang Allah Ta'ala turunkan ke bumi ini, tauhid. Matlamat penciptaan manusia atas muka bumi, tauhid, menyembah Allah Azza wa Jalla, dan menjadi kewajipan yang awal bagi setiap Islam, fardu ain, belajar ilmu tauhid. Kita kata alhamdulillah. Tahqiq pelaksanaan tauhid dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak realisasikan tauhid ini dalam kehidupan kita? Melaksanakan tauhid ialah membersih dan memurnikannya daripada sebarang bentuk syirik. Nah, itu besar sekali. Kita murnikan tauhid kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan dengan syirik. Ataupun bid'ah. Apa makna bid'ah? Pergi buat benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi SAW, seperti pergi minta perlindungan dengan pokok kayu, minta perlindungan dengan jin, minta perlindungan dengan apa sajalah orang-orang yang sudah mati. Kita kata itu di antara perkara yang perlu dimurnikan. Bid'ah dengan makna rekaan, tambahan terhadap ajaran agama, ataupun apa-apa pahaman yang menyalahi sunnah Nabi, maka itu dia panggil bid'alu al-bid'ah. Nah. Dan maksiat. Jadi kita nak murnikan syirik, bid'ah dan maksiat. Tiga serangkai. Maka merealisasikan tauhid dalam kehidupan manusia ini melalui dua dimensi, dua bahagian. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Yang pertama wajib, yang kedua sunat.
Apa dia yang wajib? Mari kita mula dengan yang wajib dulu. Sebab yang wajib itulah yang besarnya, yang sunat itu yang sunat. Nah, yang wajib terdiri dari tiga perkara. Yang wajib terdiri dari tiga perkara. Yang pertama, membersihkannya daripada perbuatan syirik yang menafikan asas tauhid. Ini wajib. Maknanya segala perkara yang boleh menafikan kemurnian, kejituan tauhid, maka kita kena hapuskan. Kita kena ketepikan, kita kena jauhkan. Jangan ada sekali-kali dalam kehidupan kita perkara yang tersebut. Dua, membersihkannya dari perbuatan bid'ah yang menafikan kesempurnaan perkara wajib. Hak wajib kita ikut Nabi SAW, tiba-tiba kita pergi buat bid'ah. Maknanya bila kita buat satu perekaan baru dalam ibadat, bermakna kita tidak solid ikut apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Bila kita tidak ikut, mana kita dalam keadaan bahaya. Atau menafikan asas tauhid jika dia mengikut bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Seperti golongan yang mengatakan Tuhan adalah jubah dia ke, Tuhan dalam baju dia ke, macam-macam dia punya pahaman yang pelik-pelik, ataupun menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dia panggil al-musyabbihah, ataupun mengatakan Allah Ta'ala berjisim seperti makhluk, dia panggil mujassimah. Tuan-tuan mungkin dengar nama ni. Kalau kata musyabbihah tu apa? Musyabbihah tu yakni golongan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maknanya kita kata, kalau kita kata Tuhan ni gini-gini, sama ya dengan makhluk Allah Ta'ala tu. Mujassimah, kita kata Tuhan itu berjisim seperti makhluk. Golongan mujassimah ini dipelopori oleh nama dia Daud Al-Jawabiri. Daud ni dia golongan dia panggil Ra'sut Tajsim, kepala orang yang mengatakan Allah Ta'ala berjisim seperti makhluk. Ada darah, ada tulang, ada la. Subhanallah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang dikata oleh orang-orang yang zalim dengan sebesar-besar kesucian Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan duduk percaya kepada puak-puak yang karut marut seperti ini. Jangan. Jadi kita kena ingat. Itu dia panggil bid'ah ada dua. Bid'ah ada dua. Satu dipanggil bid'ah yang tidak mengkafirkan, seperti menokok tambahkan dalam beberapa perkara ibadat yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Ataupun bid'ah mukafirah seperti golongan-golongan yang tadi kita sebut tadi. Mujassimah ke, musyabbihah ke, apa dia lagi, puak-puak yang mentaklihkan Ali ataupun mengutuk Sayyidina Abu Bakar, Umar. Kita kata itu dia panggil bid'ah yang berat. Yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Ini dipanggil ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah mukafirah. Jadi kita kena bersihkan kita daripada kedua-dua kategori yang berbahaya itu. Yang ketiga, membersihkannya daripada semua bentuk maksiat yang mengurangkan pahala atau memberi kesan kepada ibadat. Kita kena bersihkan maksiat yang mengurangkan pahala. Banyak perkara-perkara yang mencalarkan kita punya pahala kita. Contohnya adalah hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada di kalangan manusianya datang dari akhirat esok bawa pahala yang banyak. Amsal jibali Tihamah. Bawa seperti bukit Tihamah. Bukit besar di Arab. Tapi bila sampai dia tengok pahala dia banyak, Allah besar banyak pahala, tiba-tiba pahala itu habaan mansura, diterbang oleh angin seperti debu diterbang oleh angin. Hilang begitu saja. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Jadi sahabat bertanya, Rasulullah, sifhum lana jallihim lana. Sifatkan kepada kami siapa orang itu. Bunyi kata bawa pahala banyak, mana orang ni ahli ibadat. Bukan ahli tak ibadat. Kalau dia tak ahli ibadat, langsung dia tak ada pahala. Ni orang ni ada pahala ni. Bawa mari pahala banyak-banyak. Tiba-tiba menjadi debu yang berterbangan. Apa dia ni? Maka Nabi SAW telah menyatakan bahawa orang ini
iza khalau bimaharimillah intahakuha. Na'udzubillah. Bila dia duduk diam-diam, dia terlupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hafal sifat Allah. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Nah, kalau masuk kelas fardu ain, kelas kafar tu luluslah sifat 20 tu contohnya. Ya, tapi penghayatan tauhid pada Allah Taala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya tidak mantap. Ia menyebabkan apa jadi? Menyebabkan mereka akan lari, mereka akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang sangat berbahaya, yang tidak baik. Kita kata inilah yang kita bimbang. Jadi para jemaah sekalian, hati-hati dengan perangkap-perangkap syaitan yang sangat berbahaya. Baik, itu dia kata tiga perkara ni wajib kita realisasikan iman tauhid dalam hidup kita. Yang kedua, sunat. Mana sunat ni kena buat, jangan tak buat. Ana selalu sebut kepada para jemaah makna definisi sunat. Perkara sunat itu buat boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa. Itu betul. Dari sudut kira-kiranya, na'am. Tetapi dari sudut pulangannya, kita kena sebut perkara sunat. Buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Kena besarkan tajuk rugi pahala. Sebab kita ni ahli bisnes. Businessman, businesswoman ada belakang kat sini. Tak, kerja kita duk cari untung, cari untung. Tiba-tiba bila dalam bab ibadat, kita pandang biasa je. Benda sunat. Kalau tak buat, tak berdosa. Lah, kita kena tajuk besar, tak buat, rugi pahala. Itu dari sudut psikologi. Dari sudut motivasinya, kita rasa, rugi kalau tak buat. Jadi kita rasa rugi, maka dengan sebab itulah kita akan berhati-hati jaga amalan sunat supaya tidak kerugian. Baik. Perkara sunat dalam tauhid iaitulah perkara-perkara yang disuruh melakukannya secara istihbab, secara tidak wajib. Antara contoh, tahqiq merealisasikan kesempurnaan martabat ihsan, menyembah Allah Taala seolah-olah kita tengok Allah. Bukan mudah ni. Nak naik martabat ni bukan senang. Kalau orang duduk martabat ni tinggi, darjat dia taraf wali dia. Maka kita usaha kena. Tapi bukan satu perkara yang wajib mesti kena ada. Sebab tak mampu kita nak buat. Cuma kita usahakan biar mampu. Tak dapat kata orang 10/10, kita dapat 5/10 perasaan itu. Yang menyekat kita daripada melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Daripada mana? Daripada perasaan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tak nampak Allah, kita rasa Allah Ta'ala tengok kita. Letak situ. Yang kedua, tahqiq kesempurnaan martabat yakin. Kita ni yakin tu ada 3. Dia panggil hak ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin. Banyak tu. Ilmu yakin kita sekarang ni kita duduk di ilmu yakin. Sebab kita tahu ada Allah. Tapi martabat kita macam mana kita nak dapat darjat yang lebih tinggi daripada itu. Nah, kita kata itu peringkat-peringkat yang diusahakan supaya kita dapat. Kalau tak yakin langsung, tak ada lah iman pula. Cuma nak naik martabat yang lebih sempurna tu. Lebih tinggi darjat. Itu penting. Yang ketiga, tahqiq kesempurnaan sifat sabar. Iaitu dengan tidak membuat sebarang pengaduan kepada makhluk selain dari Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama, sabar itu ada 3 tanda. Sabar itu ada 3. Sabar melakukan ketaatan. Sabar meninggalkan maksiat. As-sabru alal makare, sabar menghadapi ujian. Ini sabar ini ketika kita menghadapi ujian, ini juga yang biasa kita sebut bila sebut sabar, kita nampak yang ni lah kan. Yang sabar di atas ujian ni. Sabarlah, nak kata apa, takdir Allah Taala. Nak orang kata nak gerah ni maknanya kena bencana tanpa kita nak, itu dia panggil sabar. Satu lagi dalam kitab Simarul Jannah semalam saya baca, dia tambah satu lagi yang keempat, dia kata as-sabru alal mubahat. Sabar di atas menggunakan perkara yang harus. Menarik juga ni tambahan.
Sabar menggunakan perkara yang harus. Apa dia? Makan minum harus. Kita beli. Tapi Allah Ta'ala kulu washrabu wala tusrifu. Allah kata makan minum jangan melampau. Jangan membazir walaupun harta kita. Ingat boleh. Walaupun harta tu harta kita, duitnya duit kita, tapi kita kena sabar. Jangan duduk ikut nafsu. Baik. Jadi nak tahqiq sifat sabar dalam ketika menghadapi ujian ni bukan satu benda yang mudah, cakap mudah, royak mudah, nak buat bukan senang. Maka kita tak banyaklah mengadu pada makhluk dalam kesusahan kita. Kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ni senang ya tak nak mengadunya. Mungkin kita ada tempat mengadu yang paling setia. Nama dia Facebook. Nah, kalau ada kes apa-apa ambil gambar letak di Facebook. Hari ni kaki saya kena sesepak batu, tunjuk gambar kaki berbalut. Hari ni kereta saya kena langgar ke orang kat belakang, tunjuk gambar keping kereta. Hari ni tunjuk belakang pada orang. Salah kah? Kita kata ini nak merealisasikan sifat sabar yang tinggi darjat. Kita boleh mengadu kepada orang yang boleh membantu kita. Contohnya, kita mengadu pada doktor, kita sakit. Tak apalah sebab doktor nak bagi ubat. Jangan pula awak pergi jumpa doktor, doktor kata, sakit apa? Tak boleh mengadu pada makhluk. Hilang sifat sabar. Doktor kata, kelik dah weh. Mu balik, atau aku panggil ambulan hantar ke hospital sakit jiwa. Dua ya. Sama ada awak balik, ataupun kita bawa ambulan hantar ke bahagian sakiteri, sakit jiwa ni. Sebab mari jumpa doktor tak mau cakap. Kita kata apa benda. Jadi kita kena pandai. Itu dia panggil sabar. Yang keempat, tahqiq kesempurnaan rasa terkaya. Rasa terkaya mana kita tak berajak pada makhluk. Itu maksud terkaya. Memadai dengan hanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak meminta sebarang pertolongan kepada makhluk. Khususnya makhluk yang tak ada kemampuan untuk bantu kita. Jadi kita doa kepada Allah Ta'ala. Terus saya minta dengan makhluk. Minta dengan makhluk dia tak nak buat apa juga. Dia pun tak mampu juga nak bantu kita, nak tolong kita. Jadi kalau dia tak mampu, kita pun tak boleh minta tolong. Buat apa? Buat serabut, kata orang. Buat menyusahkan kawan je. Asyik dia cakap aku je. Ada setengah orang dia suka telefon kata telefon ni. Kawan tu bukan boleh buat apa pun. Lain kalau dia telefon tu dia tu boleh bantu. Doktor ke, polis ke, pejabat mufti ke, cari fatwa. Ataupun kita telefon kepada ustaz kita, sekurang-kurangnya boleh dia doakan. Adalah faedahnya juga. Tapi dia cerita semua benda kepada orang, buat apa? Jadi kita kata itu kekurangan yang berlaku. Allahu Akbar. Yang keempat, tahqiq kesempurnaan rasa terkaya dalam baik. Yang kelima, tahqiq kesempurnaan martabat tawakal. Ini bahaya ni. Kita ni tawakal tapi tinggi rendah tak tahu. Kan? Iaitu dengan meninggalkan beberapa perkara yang harus seperti meminta supaya dijampi atau berubat dengan menggunakan besi panas. Hanya bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kalau kita selalu ikut kuliah, hadis ini nama dia hadis Ukashah. Hadis Ukashah bin Mihsan. Satu hari dengar cerita ni, menarik cerita ni, hadis ni menarik. Dan kita pun kena belajar. Kata di rawi dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dalam Bukhari. Dia kata kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah keluar, biasanya keluar ni dari rumah dia lah, keluar dari rumah dia pergi ke masjid. Faqala. Nabi cerita kepada para sahabat apa yang berlaku kepada dia. Uridat alayyal umam. Allah Ta'ala tunjuk kepada aku melalui wahyu ataupun apa cara yang Tuhan nak tunjuk keadaan umat-umat yang terdahulu. Daripada Nabi Adam dulu sampai ke Nabi lain. Faja'ala yamurun Nabi ma'ahur rajulu. Allahu Akbar. Dengar ni tuan-tuan. Ada Nabi berjalan, seorang je pengikut dia. Masya Allah, tabarakallah. Dia Nabi. Seorangnya murid dia, pengikut dia. Wan nabiyyu ma'ahur rajulan. Ada Nabi, dua orang pengikut. Wan nabi ma'ahur raht. Ada Nabi sekumpulan ikut dia. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi yang seorang dia yang berjalan, tak ada pengikut. Wa ra'aitu sawadan katsir saddal ufuq.
Allah. Tiba-tiba aku tengok sekumpulan manusia gelap, ramai. Ah, farajautu antakuna ummati. Ah, aku harap itulah umat aku. Itu umat aku tuh ramai tadi. Faqila malaikat begitu haza Musa wa qaumahu Muhammad sallallahu itu Musa dengan kaum dia, bukan umatmu. Musa. Summa qila li unzur. Malaikat tanya, tengok belah tu, tengok belah sana. Faraitu sawadan kasiran saddal upa. Aku tengok ramai orang. Ramai lagi. Uh, Sedang ufuk. Lebih ramai pada hak Musa tadilah. Ha. Faqila haula ummatuk. Allahu Akbar. Dikata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ramai itu umat. Kata alhamdulillah para jemaah sekalian, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara umat yang ramai masuk dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Jadikan kami dari kalangan mereka itu ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Baiklah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa ma'a haula'i sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nabi kata dalam kumpulan ramai itu ada 70,000 umat aku yang masuk surga tanpa hisab. Maknanya pakat terus daripada kontarah, daripada sirat al-mustaqim, pergi kontarah, tak dia tak payah timbang amalan, terus masuk dalam surga. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Walaupun kita rasa malu nak minta, tapi mintalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang laju ke syurga, ya Rabb. Habis. Fatafarraqan nas. Nabi berhenti setakat itu. Sahabat tak sempat nak tanya. Tak sempat nak tanya siapa mereka, apa sifat mereka yang masuk syurga 70,000 tanpa hisab tu, bagaimana bentuk mereka, apa amalan mereka, tak sempat nak tanya. Jadi sahabat ada kepeningan lah dalam dalam masjid itu. Ada kata, kita beriman dengan Rasulullah, kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin haulahum abnauna. Jadi bagaimana pula dengan anak-anak kita? Jadi hidup ni lah, siapa dia orang yang layak 70,000 itu siapa? Fabalagan Nabi sallallahu. Nabi pun dengar, oh mereka duk bincang siapa. Nabi keluar, maka Nabi maklumkan kepada sahabat, humul ladzina la yatatayyarun. Dengar ni tuan-tuan. Humul ladzina la yatatayyarun, iaitulah mereka orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama kategori mereka, mereka tak ada kesialan dalam hidup dia, tak ada. Ni kita manusia ini mudah tengok biawak lalu di depan tangga. Tak boleh pergi biawak lalu. Nak keluar dari rumah terpijak kucing. Tak boleh pergi kucing. Jadi semua benda dia anggap kesialan. Orang Kelantan kata sial majal. Tak boleh. Jadi kalau dia anggap benda kesialan, kesial majal lagi tu, maka kita mengatakan itu kerusakan yang berlaku dalam dunia. Wala yastarqun. Ni kita bimbang ni. Wala yastarqun. Dan mereka juga tidak minta untuk dijampi. Kalau kita pergi jumpa orang, tolong jampi saya. Tolong jampi. Kalau orang jampi tak apa. Contohnya kita sakit, sahabat kita mari baca doa. Doa hak Nabi kita ajar kan. Izhabil ba'sa rabbanas ishfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama, ataupun as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka wa yahfazaka. Nah, tak ada masalah. Tapi jangan minta. La yastarqu ay la yatlubu an-nas yarqa. Jangan minta orang supaya apa ni jampikan kita. Jangan pergi minta. Yang ketiga, wala yaktawun, mereka ini tidak berubat dengan besi panas. Dia bakar besi panas, lepas tu dia letak atas tapak kaki ke. Adalah dia punya cara-cara apa ni tabib, cara-cara orang panggil, nak kata bomo juga. Cara perubatan lah. Cara perubatan tu dengan besi panas. Nabi kata wa ala rabbihim yatawakkalun, dan sifat mereka sangat tinggi tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba bila dengar offer tawaran yang besar, bangun seorang sahabat nama dia Ukashah bin Mihsan.
Ini ada macam-macam orang tulis ni Akasha lah berapa benda. Hey, nak sebut nama sahabat ni sebut molek, jangan ada sebut ikut tulis ikut Rumi. Kan? Dia panggil bukan Akasha, nama dia panggil apa nama? Ukashah. Ain tulis Ain Kaf Alif Shin Ta. Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Dia bangun, dia kata ya Rasulullah, masukkan saya di kalangan mereka itu. Jadi ada riwayat kata dia minta, dia kata ya Rasulullah ij'alni minhum. Ya Allah, jadikan doakan saya masuk dalam kumpulan 70,000. Maka Nabi SAW kata anta minhum. Mu layak masuk dalam uh, dalam apa ni? Dalam kumpulan 70,000. Sebab Mukashah ni kuat dia punya tawakal. Dia tak main 3 perkara yang Nabi kriteria Nabi sebut tadi. Dia tak ada pada dia. Fatami'a rajulun akhar. Sahabat lain baru dengar Mukashah dapat ni masuk surga tanpa hisap ni, naklah dia pun. Dia kata ya Rasulullah aminhum ana. Saya boleh masuk juga ke? Nabi tak jawab, kata tak boleh, awak tak layak. Awak tak ada kelayakan. Tapi Nabi kata, sabaqaka Unkasha. Unkasha telah mendahulimu. Jadi orang tak minta ramai-ramai. Ini bukan benda boleh main-main. Ini 70,000 masuk syurga tanpa hisab ni eksklusif kepada orang-orang yang wa'ala rabbihim yatawakkalun. Maka para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang kita kena usahakan supaya kita banyak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk banyak pergi cari dukung, cari bomo. Kalaulah suruh orang jampi pun dikira tidak mendapat kelayakan 70,000 tadi, bagaimana dengan duduk cari bomo-bomo yang ada sekarang? Ini cukup berbahaya para jemaah sekalian. Allahul Musta'an. Baik. Masuk dalam kitab kita ni. Yang keenam, tahqiq kesempurnaan martabat mahabbah, kasih dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan amal-amal sunat. Nabi sebut dalam Nabi sebut firman Allah Taala dalam hadis qudsi. Allah kata apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dengan ni para jemaah sekalian, berterusanlah hamba aku mendekatkan diri aku dengan perbanyakkan amal sunat. Puasa sunat banyak, solat sunat banyak, baca Quran banyak, sedekah sunat banyak, apa lagi? Yang bertanya amal-amal yang sunat, yang sunnah yang diajar oleh baginda Nabi SAW, itu dipanggil sunnah. Kita perbanyakkan hatta uhibbah. Allah Ta'ala kata, sehingga aku sayang kepada dia. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana kita nak merealisasikan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, iaitulah memperbanyakkan amal sunat. Mari pula hak pening. Buat sunat saja ke Ustaz? Yang wajib tak payah. Pagi tadi dalam kuliah subuh tadi, subuh pagi Jumaat ni kita baca sebuah buku yang menarik tuan-tuan. Yang boleh ada buku ni boleh baca. Yang tak mau baca tengok kuliah yang kita rakam. Tajuk dia Islam adalah cara hidup. Tajuk yang kita bincang tadi menarik. Tajuk dia Ikhtilalul Mawazin, neraca tak seimbang. Ada orang ni jaga hak sunat, tak jaga yang wajib. Apa pelik? Utamakan kawan, tinggal keluarga. Pelik. Suka sedekah suka pergi haji tapi tak bayar hutang orang. Alah, kita kata itu dia panggil ikhtilalul mawazin. Hutang orang tak nak bayar. Melancong sana sini boleh. Saya bukan pergi healing, pergi umrah. Umrah ke apa ke? Asal ke hutang orang kena bayar dulu. Itu dipanggil neraca tak seimbang. Jadi kita kena ingatlah, nak buat yang sunat setelah kita sempurnakan yang rukun, yang wajib. Jangan pula jadi kepeningan. Baiklah. Tengok muka surat 27. Sesiapa yang telah melaksanakan tuntutan tauhid seperti yang disebut di atas, serta selamat daripada melakukan syirik yang besar, yakni perbuatan kufur, juga yang syirik yang kecil, serta menjauhkan diri pada dosa-dosa besar dan maksiat, maka dia akan mendapat keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syara. Nah, dalam ayat ini surah An-Nisa ayat 48, Allah Taala bagi satu penegasan kata putus, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Taala tidak akan ampun dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah Taala kecuali dia betul-betul taubat, tinggalkan syirik, masuk Islam, betul-betul ikhlas iman dia kepada Allah, maka orang ini akan selamat. Orang ini akan selamat biiznillahi azza wa jalla. Dan firman Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Zalim sini dengan mana syirik terhadap Allah Ta'ala. Dalam kata-kata Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ha. Jadi kalau dia beriman dia tidak campur aduk iman dia dengan syirik, maka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Maka dengan itu para jemaah sekalian, bila kita kata tauhid, murnikan tauhid, di sana ada perkara nawaqidut tauhid, perkara yang mencalarkan tauhid, perkara yang merusakkan tauhid. Ini bahaya sekali. Karena itu menjadi kewajipan kepada kita para asatizah, para pendakwah, imam-imam, para murabbi, mesti nyatakan batasan iman dan kufur. Mesti nyatakan kepada masyarakat batasan iman dan kufur. Kena royak. Kata orang Kelantan kata kena royak. Hak mana iman, hak mana kufur. Yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Ini dia panggil cukup berbahaya, cukup berbahaya. Apa dia? Dia panggil nawaqidut tauhid. Perkara yang bertentangan dengan tauhid ialah syirik. Mempersekutukan Allah dengan makhluk, maka dia terbahagi kepada 3 golongan. Dengar ni. Tauhid syirik, dia terbagi kepada 3 golongan. Maka dalam perkara ini yang kita bimbang hari ini, yang pertama, syirkun akbar. Tanda itu. Yang pertama, asyirkul akbar, syirik yang besar. Syirik yang besar ini yang menafikan tauhid. Mana siapa dia buat syirik ni, kafirlah dia. Kufurlah dia. Jadi musyriklah dia, na'udzubillah. Tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dosa syirik dia kecuali dengan bertaubat meninggalkannya dan kembali kepada Islam. Barulah dia jadi betul. Tak balik pada Islam semula, habislah kekal dalam neraka, wal'iyazubillah. Kekal dalam neraka. Sesiapa yang mati dalam keadaan syirik akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Siapa dia orang ni? Iaitu mereka yang mengadakan sekutu bagi Allah dalam ibadah. Orang yang melakukan sekutu pada Allah Ta'ala dalam ibadah, berdoa ataupun meminta perkara-perkara kepada perkara tersebut, seperti mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Gi minta dengan makhluk, gi doa minta keampunan, minta ni seperti dia doa dengan Allah Ta'ala. Itu perbuatan yang salah. Berserah diri kepada jin, syaitan, apa saja dewa-dewa, mengharapkan pertolongannya, kasih dan cinta kepadanya, serta takut padanya seperti mereka lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla, maka orang ini cukup berbahaya. Karena itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka,
dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang melakukan zalim. Surah Al-Maidah ayat 72. Jadi para jemaah sekalian, untuk penjelasan kepada bahaya syirik ni, tuan-tuan boleh ambil dalam buku Mestika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia. Pejabat Perdana Menteri Malaysia bukan main-main. Sekarang ni dikeluar oleh JAKIM. Sekarang ni dikeluar oleh nama dia JAKIM. Cuba tengok dalam bab wajib menjaga iman. Wajib menjaga iman dalam jilid yang pertama. Bagi anak sangat penting. Ni. Bagi jilid yang pertama, saya tak nampak. Wajib menjaga iman. Wajib menjaga iman. Yang edisi Jawi saya baca ni. Kitab ni, mukadimah dia sekarang saya sedang baca di Masjid Negara. Minggu kedua hari Sabtu tu. Marilah bawa kitab ni cari. Tengok ni. Dalam bab 7, wajib menjaga dan memelihara jangan rusaknya iman dan Islam. Maka tuan penulis kitab ini telah menyenaraikan kepada kita beberapa perkara yang merusakkan iman dan Islam. Tengok di muka surat 406. Edisi Jawi, muka surat 406. Kalau edisi Rumi, tuan-tuan cari je di muka surat berapa. Yang penting bab yang ketujuh. Perkara yang menyebabkan rusak dan iman dan Islam itu terbagi kepada 3 bahagi. Nah, dengar ni. Yang pertama, i'tiqad, kepercayaan yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Iaitu i'tiqad bahawa alam ini qadim, tidak ada pencipta, atau alam ini kekal selama-lamanya. Yang kedua, i'tiqad bahawa pencipta alam ini baru, atau menyerupai mana-mana jenis makhluk, atau bersifat dengan sifat-sifat baru, ataupun mempunyai anak isteri, atau berbilang-bilang, atau menerima mati. Ini di antara yang disenaraikan di sini tentang keimanan. Ada berapa? 6. Ada 8 perkara. Yang kedua melalui perkataan. Perkataan yang kita takut hari ini. Perkataan iaitu tiap-tiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek-ngejek dan mempermain-mainkan nama Allah. Sifat-sifat Allah. Malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya. Rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya, serta hukum-hukum yang diterangkan oleh Rasulnya dalam sunnah Nabi, maka orang itu dikira kufur. Auzubillah. Seperti, dan juga perkataan yang menolak, menafi dan mengingkari segala perkara yang sepakat alim ulama mensabitkan atau menafikannya, serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu dari agama. Contohnya, seperti dia kata kepada mana-mana hukum. Kita kata orang perempuan dapat 1 bahagian, laki-laki dapat 2 dalam pusaka. Dia pun kata, hukum apa ni? Tak adil. Orang ni rusak dia punya iman. Banyak lagi ni. Contohnya, dia kata, contohnya. Hukum hudud, lapuk. Di zaman itu, zaman unta. Zaman sekarang tidak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan. Dalam zaman yang serba maju ini, kaum wanita tidak perlu dibungkus-bungkus. Banyak. Kemudian kategori yang ketiga, para jemaah sekalian, iaitu perbuatan. Tuan-tuan ambillah buku ni. Mestika Hadis jilid yang pertama dalam bab yang ketujuh. Kewajipan menjaga iman dan Islam daripada perkara yang merusakkannya. Kita kata wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak baik. Cari kitab ni. Cari kitab ni, insyaAllah. Baiklah. Kita berpindah kepada kategori yang kedua. Kategori yang kedua dia panggil asyirkul asghar. Syirik tapi kecil. Maknanya syirik kecil ni syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid. Bukan dia nafi tauhid. Syirik besar tadi menafikan tauhid total. Ia ni menafikan kesempurnaan tauhid. Iaitulah setiap perkara yang boleh membawa kepada syirik besar. Seperti bersumpah dengan lain daripada nama Allah. Demi itu, demi ini. Tak boleh. Kita kena sumpah hanya dengan nama Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ataupun perbuatan riak. Perbuatan riak. Kita buat ibadat nak tunjuk ke orang. Itu dia panggil syirkun asghar. Syirik kecil. Syirik kecil.
Yang ketiga, tuan-tuan kena perhati molek ni sebab kita nak hurai di sini sikit. Yang kedua dia, yang ketiga dia panggil asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik yang tersembunyi? Iaitulah perbuatan yang bersangkut dengan niat dan amalan hati. Perbuatan yang tersangkut dengan niat dan amalan hati. Kadang-kadang ianya menjadi syirik besar. Ada kalanya syirik kecil. Seperti yang telah dijelaskan dalam jenis pertama dan kedua di atas tadi. Ini dia panggil perkara yang kita perlu tahu. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang aku sangat takut menimpa kamu ialah syirik kecil. Qalu, sahabat tanya, "Wa masyirkul asghar?" Syirik kecil tu apa ya Rasulullah? Syirik kecil tu apa? Qal arya. Nauzubillah. Riya dalam ibadat. Riya dalam amalan. Riya dalam apa saja yang kita buat, kita nak tunjuk pada orang. Itu dia panggil syirkul asghar. Nauzubillah. Hadzal hadis rawahu Imam Ahmad. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, itu di antara yang kita belajar hari ini. Maka sekarang ini saya nak simpulkan kepada para jemaah tentang syirik khafi. Dia panggil syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi. Tengok. Kategori syirik yang besar tadi, kita dah buat contoh dah beberapa perkara melalui kitab Mustika Hadis. Yang kedua, syirik sekecil seperti apa dia tadi? Riya, nak cari glamour dalam ibadat dan sebagainya. Maka yang ketiga dipanggil syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa dia makna syirik tersembunyi? Sebab perkara ini duduk dalam hati. Syirik yang tersembunyi ini perkara yang ada dalam hati kita tidak dapat dikesan oleh orang. Maka syirik yang tersembunyi ini dia tak masuk syirik kataan atau syirik perbuatan. Sebab orang nampak. Tadi, orang ni makan, sudah dimakan dia jilat jari. Biasa kita jilat ni, ambil yang lebih makan tu. Hai, jijik macam kucing. Apa kau buat macam ni? Kita kata ini sunnah. Sunnah apa? Jadi dia pertikaikan. Itu kata-kata jelas. Dia telah mempertikaikan sunnah Nabi SAW yang sabit. Contohnya, atau fi'li, dia pergi buat benda-benda yang karut-marut. Pergi sujud, minta merayu-rayu kepada batu nisan contohnya. Dan kita kata ini juga bahaya. Maka sebahagian ulama menamakan syirik khafi ini syirkus sarair. Syirik rahsia, syirik syirik tersembunyi, dia panggil syirik yang rahsia. Maka syirik ini terbagi kepada dua kategori, dia boleh pergi kepada dua-dua. Syirik yang tersembunyi ini sama ada syirkun akbar, syirik yang besar, ataupun syirik kecil, syirik asghar. Jadi maka kita nampak syirik yang besar yang tersembunyi. Syirik khafi, tapi orang panggil besar dia tu. Seperti percaya kepada, dalam hati dia percaya ada Tuhan lain. Dia tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang berlaku kepada munafikin. Orang munafik ni syirik khafi. Dia tak kata dalam mulut dia. Yaqulu apa ni? Bila jumpa orang mukmin, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila jumpa orang beriman, kami beriman. Sama seperti kamu, kita adik-beradik, kita saudara. Jangan pertikaikan saya punya keimanan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila dia balik pada syaitan-syaitan dia, geng-geng hak tak beriman macam kepala dengan dia, dia kata, sorry lah, kita bermuka-muka yang geng tu tadi, main-main je tu, bukan percaya sungguh. Tengok. Ini dia panggil syirik khafi yang akbar. Sebab dia sembunyi, dia punya kekufuran dalam hati dia, dalam dada dia, tapi dia memang syirik. Itu bahaya dia panggil. Dalam dia tak sembah berhala.
Sebab tu dia panggil syirik. Kalau dia sembah berhala, macam kapis tulen, senang kita tahu. Oh ni kapis ngoti ni sebab sembah berhala. Tapi dia tak sembah. Cuma hati dia percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada sembah berhala. Cuma dia tak tunjuk pada orang. Itu dia panggil syirik khafi yang besar. Syirik khafi yang kecil pula, ini yang kita bimbang, yang kita duk ngaji ni, duk belajar ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu apa ni, seperti orang solat nak suruh orang puji, na'udzubillah. Kenapa solat tu? Nak suruh orang puji. Nak. Sedekah nak suruh orang puji. Ha. Pergi haji nak suruh orang like kat bawah. Oh hebat dia ni. Pergi umrah pun. Oh. Dia sendiri pun pening juga. Ha. Sambil-sambil duduk lepas pada tawah duduk menangis kat Kaabah tu, ambil selfie sikit, masuk di Facebook. Alhamdulillah baru sudah menangis depan Kaabah. Ini dia panggil syirkun khafi yang kecil. Sebab dia riak nak tunjuk pada orang beberapa ibadat dia. Maka kata di para ulama, syirik itu yang besar yang kecil, sama ada dia jali mana jelas, orang semua berhala kata hitam, ataupun khafi seperti syirik yang munafikin dalam perbuatan mereka. Maka disitulah kata di Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan hadis dalam musnad dia daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Dengar ni tuan-tuan. Nabi kata, nak ke tidak aku beritahu kepada kamu suatu perkara yang aku takut menimpa kamu lebih daripada aku takut kamu diuji oleh Dajjal. Sebab Dajjal Nabi tahu dia tak mari lagi zaman Nabi. Dia mari akhir zaman dekat nak kiamat. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, nak tahu. Macam mana tak mau tahu? Maka kata Nabi SAW, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli. Seorang ni bangun salat, asalnya ikhlas. Tapi bila orang mari tengok dia, makin khusyuk dia. Oh, tak bergerak. Tengok, nak tunjuk pada orang. Jadi mulalah. Maka dia solat betul-betul lima yara min nazarir rajuli, kerana dia tahu orang tengok. Ingat hati ni, bahaya ni. Dan Nabi SAW jemput syirik khafi ni bisyirkis sara'ir. Syirik yang tersembunyi ni dengan syirik yang rahsia. Mana? Tadilah. Hadis Mahmud bin Labid tadi. Nabi kata, iyyakum wasyirkil as-sara'ir. Aku beri amaran kepada kamu, para hati-hati kamu semua daripada syirik yang tersembunyi. Sahabat-sahabat tanya, apa dia syirkus sara'ir? Syirik dalam hati. Qal yaqumur rajulu. Nabi kata, orang ni bangun solat, tapi bila tengok orang tahu, dia pun perelokkan solat dia kerana orang tengok. Bukan sebab Allah Ta'ala tengok. Hazar hadis rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Nabi SAW juga beritahu, syirik khafi ni akhfa min dabibin namli. Syirik yang tersembunyi ni lebih halus daripada pijakan semut di atas batu yang hitam. Allahu Akbar. Maknanya kita hari ni, sambil-sambil kita duk jaga ni pun, mari juga detik dalam hati dah. Berasa nak tunjuk ke orang kita baik. Waktu solat nak suruh orang kata kita khusyuk. Waktu kita sedekah nak suruh orang kata kita pemurah. Waktu kita bantu orang nak suruh orang kata kita ni prihatin. Ada ke tak ada? Kita sendirilah yang boleh urut dada tanya iman, kata orang. Gosok dada tanya iman. Ada tak dalam hati? Kalau ada, kita perbetulkan. Itu dia panggil khawatir qalbiyah yang cukup menakutkan kita. Jadi bila Nabi sebut syirik khafi ni akhfa min dabibin namli, lebih halus daripada pijakan semut. Ada riwayat kata alal hajaril al malsa, di atas batu hitam yang licin. Macam mana kita nak nampak? Allah qalu, mereka pun tanya, bagaimana
uh, ya Rasulullah, kaifa nattaqih? Ha. Bagaimana kita nak takut, nak jaga diri kita daripada syirik yang khafi ini? Maka Nabi SAW ajar kepada kita, kata belaka, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, inna na'udzubika, kami minta berlindung dengan Allah, min an nusyrika bika syai'an na'lamuh, daripada kami melakukan syirik terhadapmu dalam perkara yang kami tahu, wa nastaghfiruka lima la na'lahu, dan kami minta berlindung, minta keampunan ya Allah, minta istighfar kepada kamu daripada perkara yang kami tak tahu. Kadang-kadang kita tak perasan pun kita telah melakukan syirik kecil, riak ke, nak cari glamour ke, nak cari sum'ah ke. Tak, ada kalanya kita pun tak perasan yang kita telah terbuat perkara yang tersebut. Hadis ini rawahu Ibnu Abi Syaibah, dan dalam At-Targhib wa Tarhib mengatakan sanad dia hasan. Jadi alhamdulillah, maka kata di para ulama hadis, syirik khafi ini, syirik khafi yang kecil ni. Syirik besar itu munafik, na'udzubillah. Jarang orang nak selamat daripadanya. Maka perlulah kita takut, perlulah kita berhati-hati dengan syirik ini, sebab dia payah. La yakadu ahadun an yaslam. Tak ada seorang pun yang boleh solid bebas daripada syirik ni. Sebab ialah lintasan hati itu mesti mari. Kita jaga setara mana pun dia mari. Yang kedua, la majala lihtisab. Orang nak ingkar mungkar tak boleh sebab tak nampak. Kalau pergi buat duduk gosok tunggu, pergi gosok pokok-pokok, pergi gantung azimat di pokok, orang nampak, dia orang ingkar. Ya ni siapa nampak dalam hati orang? Macam mana orang nak ingkar? Tak boleh nampak. Maka senanglah orang nampak. Senanglah dia buat sebab orang tak nampak. An hukmuhu, dan hukum syirik khafi ini tersembunyi daripada manusia. Sebab itulah ramai orang terjebak dengan dia, wal'iyazubillah. Jadi dengan kita belajar ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jadi yang keempat, banyak kesamaran yang berlaku dalam masalah ini. Maka apakah langkah-langkah keselamatan? Tuan-tuan tanda, apakah langkah-langkah keselamatan daripada syirik? Para ulama mengatakan yang pertama, isti'adzatu billahi minasyirki. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada syirik. Doa yang kita baca tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Satu. Yang kedua, kita sentiasa berdoa bimujanabati syirki, supaya kita dan anak cucu kita dapat menjauhkan diri daripada syirik, dan sabat ala tauhid, tetap pendirian di atas tauhid, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Kita baca doa ni, doa Nabi Ibrahim, tapi kita boleh baca. Doa Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi, baik tuan-tuan yang suka tulis, dia nak ambil nombor ayat kan. Doa Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat 35. Doa Nabi Yusuf, surah Yusuf ayat 101. Dia kata apa? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadisi fatiras samawati wal ard. Doa ni Nabi Yusuf yang sesuai dengan dia sebab dia dapat kuasa. Kita tak ada kuasa. Anta wali fid dunya wal akhirah. Ni tak apa kita ambil. Ya Allah, anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan hubunglah aku dengan orang-orang saleh dalam syurga nanti, di mahsyar nanti. Ya amin ya rabbal alamin. Surah Yusuf ayat 101. Yang ketiga, an-nazaru fi awaqibis syirki. Kita sentiasa tilik kepada buruknya akhir pekerjaan orang-orang yang syirik di dunia dan juga di akhirat. Dan betapa besarnya dosa, betapa beratnya seksaan yang berpanjangan, yang tak habis-habis bagi orang yang telah melakukan syirik. Maka dengan itu kita rasa takut, kita rasa gerun, kita rasa gemetar, kita akan selamatkan diri kita dari perbuatan yang
bahaya ini, insya Allah. Jadi para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya dalam buku kita pada ini. Insya Allah kita sambung dalam siri yang akan datang, mafhumul ibadah. Ataupun dipanggil definisi ibadah, ta'rif al-ibadah. Jadi para jemaah sekalian, mari kita belajar. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat, insya Allah. Subhanaka, kita akan jumpa lagi dalam minggu yang seterusnya. Bukan minggu depan, minggu satu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.